Baik, kembali bersama di Rampai Pagi pertemuan kita di hari ini. Alhamdulillah kita akan bawakan kepada anda segmen motivasi keuangan. Bagi yang menanti-nantikan pastikan untuk terus bersama kami dan dengarkan apa jua perkongsian tips keuangan kita ini agar sama-sama kita dapat meneruskan kehidupan ini dengan lebih baik dan juga lebih mudah. Untuk selanjutnya kita akan bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Tuan Haji Samsul bin Haji Muhammad, pakar keuangan kita pada hari ini bagi menyentuh akan tajuk sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Untuk itu, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Ya, jadi tuannya kita berbicara mengenai dengan ini rasanya ya adalah satu peribahasa yang menuju kepada kewangannya tuan ya. Jadi tuannya sebagai mukadimah mungkin boleh berkongsi sedikit apa yang dimasukkan dengan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit dalam konteks perancangan kewangan. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita bercakap mengenai dengan peribahasa sikit-sikit lama jadi bukit dalam konteks pengurusan kewangan. Bila kita melihat arti peribahasa tu sikit-sikit lama jadi bukit, ia bermaksud macam rajin, dedikasi dan juga sabar. So bila kita ni convert kepada simpanan, kita ni pun perlu dedikasi, rajin, sabar dalam tembok simpanan. Simpanan ini berarti kita ni menyimpan ataupun mengagihkan sebahagian daripada pendapatan kita ni itu untuk kita ni fokus kepada matlamat-matlamat kewangan sama ada jangka masa pendek, sederhana atau panjang dan juga untuk dana kecemasan. So bila kita ni combine sikit-sikit lama jadi bukit, kalau kita ni menyimpan ia perlu masa. Dan ia perlu macam bukan kadang-kadang kita menyimpan bukannya banyak lepas itu dikeluarkan. That is not simpanan. Simpanan ni walaupun dia sedikit, jumlahnya sedikit, tani konsisten, sabar menunggu dan untuk jangka masa panjang. So suatu tak kita simpan sedikit-sedikit, nanti bila sampai tempohnya ia akan menjadi satu hasil. Betul. So contoh juga kalau tani buat simpanan ini, indah semestinya hari ini menyimpan besok sudah tercapai. It needs time, you need kesabaran dan juga ini disiplin. So suatu tak penting untuk kita ni membuat apa tu perancangan kewangan dari segi kita ni menyimpan. Pasal dalam kata ni kehidupan kita ni ada long cycle financial planning. So ialah antara elemen pentingnya ialah simpanan untuk kita ni mencapai suatu matlamat kewangan adalah elemen yang sangat penting dalam perancangan kewangan. Baik, alhamdulillah. Dan juga tuan untuk selanjutnya mengapa pula simpanan itu memang ini pengongsian ini memang kita tahu sebenarnya akan tetapi dapat dijelaskan lagi oleh tuan sendiri mengapa simpanan ini amat penting dalam kehidupan kita ni. Okey. Bila tadi mengenai dengan perancangan kewangan, salah satu elemen yang sangat penting ialah simpanan ataupun tabungan. So bila kita melihat dalam jangka ini panggil kepada financial life cycle ataupun pusingan hayat kewangan. So kita ni tipikal budaya bila kita ni selepas habis belajar, lepas graduate, kita ni kan bekerja. So bila bekerja, the first thing biasanya orang kan membalik kereta dibalik dulu. Ini this is typical kita ni punya life cycle. Selepas saya beli kereta, ia akan mulakan alam perkahwinan berkeluarga. So beli kereta pun perlu duit, untuk berkahwin pun perlu duit. Betul. So lepas satu memikirkan macam mana akan besarkan anak. Lepas satu kita memikirkan pendidikannya. So sekarang ini pun kalau kita lihat pun tidak semua sekali orang akan dapat beasiswa ataupun scholarship. So tabungan itu penting. Selepas satu kita memikirkan lagi macam mana kita akan membeli ataupun membina rumah untuk keluarga kita ni. Kalau untuk kita ni orang Islam, kita ni perlu naik haji. So itu pun satu tabungan. Lepas itu kita ni kan mikirkan lagi macam mana kita ni kan bersarap. So bila kita lihat cycle ni kan semua memerlukan simpanan. Walaupun ada jalan pintas ada pelang. Kalau kita ni kan kawan itu semua ada kita ni boleh ke bank mendapatkan kemudahan pinjaman. Itu adalah salah satu alternatif. Tetapi kalau kita ni mempunyai simpanan sedikit-sedikit itu daripada satu apa tu cycle itu, contoh kita ni kan kahwin. Kita ni boleh mengambil pinjaman. Tetapi kalau tani mempunyai simpanan, mungkin tani akan mengambil 100% pinjaman. Mungkin tani kan ada 30% simpanan, at least tani tidak meminjam 100%. Tidak membebankan tani selepas tani kahwin. Contoh juga kalau tani kan apa tu untuk anak-anak pendidikan. Kita ni kan memplan umur berapa tahun kenaikan simpanan. Walaupun ia tidak mencukupi sepenuhnya untuk mengantar dia belajar ke ataupun pergi ke college ke, at least kita ni ada sebahagian portion. Walaupun selebihnya kita mengambil kemudahan. Contoh lagi rumah. Mungkin tani beli rumah, tidak pernah kata ni kan simpanan tu kadang-kadang tidak mencukupi. Tetapi ia boleh membantu rumah kata ni sekali memakai fasiliti daripada bank. Tetapi isi-isi dalamnya tu kalau ada simpanan, tani boleh gunakan. Betul. So inilah pentingan simpanan. Dan yang paling penting sekali ialah simpanan ni untuk kata ni bersarap. Macam mana kata ni kan hidup selepas bersarap. Terutama sekali kalau yang kata ni yang dah ada berpension. Kata ni sekarang ni memakai TAP dengan SCP. So adakah kata ni kan mencukupi kehidupan itu? Mungkin kata ni ada pension tua RM250.
mungkin tadi ada ECP ya. So bila kita lihat gandakan contohlah, kalau pencen tua RM250. Kalau ECP kita ni 150. RM400 itu adakah cukup untuk kita ni bersarap? Tapi bukan nilai hari ni ya. Nilai akan datang. Kalau tandingkan pencen 20 tahun lagi, mungkin nilai 20 tahun itu 400 hari ini sama dengan nilai 400 akan datang. So adalah penting semua ini memerlukan simpanan. Bila kita lihat daripada cycle 1 itu sampai cycle penghabisan itu, mungkin jumlah simpanan itu, keperluan kita ni untuk kewangan itu mungkin boleh mencapai setengah juta. Bila kita tengok harga rumah sudah berapa, kereta sudah berapa, pendidikan kanak-kanak sudah berapa, mungkin tertakluk kepada lifestyle. So adalah penting untuk every cycle itu kita mempunyai simpanan. So itu kita penting untuk punya simpanan. Di samping itu juga salah satu simpanan yang penting adalah simpanan kecemasan. Ini pun penting. So inilah kenapa simpanan itu penting. So itu tadi boleh bermula sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukan. So important untuk kita mempunyai simpanan. Ya, jadi ya tadi Tuan telah pun menyebut yang mengenai dengan simpanan kecemasan ya Tuan ya. Jadi Tuan mungkin boleh dikongsikan sedikit ataupun diterangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan simpanan kecemasan ini Tuan. Silakan. Bila kita lihat simpanan kecemasan ini, orang manggil, ada juga manggil dana kecemasan, emergency fund lah. So bila kita lihat simpanan ini, simpanan ini indah sama dengan simpanan biasanya. Simpanan ini kalau boleh indah dalam akaun kita yang sama, akaun yang keluar masuk. Pasal simpanan ini kena ia akan dikeluarkan bila berlaku sesuatu kecemasan ataupun suatu musibah. Contoh, bila kita lihat satu macam pandemik COVID-19, banyak di antara kita ni ada yang kehilangan pendapatan, ada yang juga yang kehilangan pekerjaan. So kalian mempunyai simpanan kecemasan, kita ni mesti ada sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan. Artinya, kalau sekiranya berlaku masa COVID-19 itu, bisnesnya terpaksa ditutup sementara, ataupun ia kehilangan pekerjaan, ataupun diorang kena baginya 50% of the salary. So artinya untuk mencukupkan perbelanjaan itu mencukupi. Apatah lagi kalau anda ada pendapatan. So dengan adanya dana kecemasan ini, kalau ada di dalam tabungannya tu, simpanannya ada 3 ke 6 bulan, sekurang-kurangnya boleh survive. Walaupun masa COVID-19 itu anda bekerja, anda ada perniagaannya, tapi ia masih boleh survive sebab ia ada duit. Duit kecemasan ini boleh dipakai untuk kata ni survive masa COVID itu. Kalau tak COVID itu 3 bulan ke 6 bulan, at least duit ini boleh kita ni membantu kita ni untuk survive masa itu. So itulah pentingnya dana kecemasan. Terutama sekali kalau kadang-kadang kalau berlaku musibah kepada keluarga. Kadang-kadang dia jangka, accident happen. Betul. So duit dalam simpanan biasa tidak ada. So kan merepair kereta tidak ada duit. So berarti boleh gunakan dana kecemasan. Apatah lagi kalau berlaku musibah kematian. So ini adalah dana kecemasan yang boleh membantu kita ni semasa musibah ataupun semasa kecemasan. Sekurang-kurangnya saya kata 3 ke 6 bulan daripada gaji ataupun perbelanjaan. Iya. Jadi yang daripada yang telah dikongsikan oleh Tuan tadi adalah simpanan kecemasan ini tidak termasuk dengan simpanan yang biasa ya. Biasa. Jadi perlunya ada yang tadi ada ahli-ahli simpanannya. Supaya kita ni indah terambil lah ya dari simpanan yang biasa ya Tuan. Jadi Tuan ya mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita apakah antara perkara penting yang perlu ada dalam diri seseorang untuk membuat simpanan. Sebab kalau kita lihat kalau orang menyimpan ni perlunya ada disiplin. Tapi mungkin boleh dihuraikan dengan lebih lanjut lagi Tuan. Mungkin ada perkara-perkara lain. Silakan. Okey. Simpanan ini memang mencabar. Memang cabar ni. Pasalnya terutama sekali dengan keadaan teknologi masa ni, duit boleh dilihat daripada mobile screen. Betul. So cabarannya lagi bila tadi lihat online online banking. Purchase. Semua sekali tadi boleh lihat bisnes online itu. Barang-barang boleh tadi serve dari online. So inilah cabaran-cabarannya. So ada 3 perkara penting untuk dalam kata ni membuat simpanannya. Pertama sekali disiplin. Disiplin sangat penting untuk kata ni menyimpan. Kalau tadi ada disiplin, ia akan fail. Contohnya, kalau kata ni sekiranya Tani sudah membuat satu perancangan, saya akan menyimpan RM100 sebulan untuk jangka masa 5 tahun. So kata ni mesti ikut rule satu. So ini adalah guideline kata ni. Pasalnya kata ni pun sudah melihat daripada kata ni punya kedudukan kewangan, RM100 itu adalah jumlah yang sesuai untuk kita ni dengan kedudukan kewangan semasa. Contoh, so kita ni boleh menyimpan untuk tempoh masa 5 tahun. So disiplin itu mesti kita ni buat setiap bulan. Kalau cantik lagi setiap gaji itu sudah masuk. So disiplin. Itu pertama, disiplin. Yang kedua, konsisten. Konsisten ini meaning jangan bulanan ini menyimpan, bulan depan tidak. So ia mesti berterusan. Ataupun bulanan ini 100, bulan depan 50 tiap. So bila kita sudah buat perancangan, ia mesti konsisten dengan apa yang kita patut lakukan. Kadang-kadang lebih baik kita ni menyimpan. Contoh,
RM10 sebulan berterusan. Daripada tadi menyimpan hari ini 500, esok dikeluarkan. Itu dah konsisten. So konsisten ini mesti satu daripada segi jumlahnya RM100, RM100. Tiap-tiap bulan mesti without fail. So itu adalah konsisten. Yang ketiga adalah sabar. Ini adalah paling challengingnya. Betul. Sabaran yang paling challenging. Bila kita lihat duit itu ada dalam account. Wow. Ya. Cabaran-cabarannya macam purchase online ni. Online ni. Macam-macam terlihat. Tani tahu duit ada di bank. Macam-macam tak idea tu kan keluar. Betul. So kalau tani dah sabar, katanya akan tergugat. Tergugat. Bila melihat membrowse, melihat social media, ada barang-barang, lawa je barang ni. Tahu duit ada dalam account. Yeah. So kesabaran ni penting. Mesti kita ni sabar. Memanglah menyimpan itu dah jokan. Hari ini menyimpan, esok kaya. Cuma dia berniaga. Hari ini berniaga, anda kan besok kaya. So, ia memerlukan masa. So, tu kesabaran itu penting. So, 3 elemen ini penting untuk kata ni. Kesabaran ini memang yang paling challenging lah untuk orang. Kadang-kadang terutama sekali kalau yang suka berbelanja. Payah yang akan menahan dirinya daripada untuk anda membalik. So, kesabaran penting untuk kata ni menyimpan. Kalau 3 elemen ini ada, insya-Allah kata ni punya apa tu perancangan kewangan dalam buat simpanan tu, insya-Allah boleh tercapai. Kalau ada elemen gangguan-gangguan ini, it's very insya-Allah boleh tercapai. Betul. Dan sudah tentunya tuan, kalau kita ni khusus juga kepada mereka yang sering kali berbelanja ni, bukannya air itu mengalir keluar, akan tumpah keluar. RM10 itu kadang-kadang bukan RM10. RM100 itu bagaikan RM1 saya baginya. Jadi memang sukarlah untuk setengah daripada kita ni. Mungkin daripada tuan sendiri, apakah tips yang terbaik untuk tuan kongsikan kepada kami agar kita ini dapat memulakan simpanan berkenaan? Okey. Daripada segi simpanan pertama bila kita ni daripada satu disiplin tanya balik pada disiplin pertama tadi boleh buat challenge diri kita ni sendiri. Mungkin kita ni buat satu perancangan, aku akan menyimpan RM1 sehari untuk tempoh 30 hari. So bila kita ni membuat satu cabaran untuk kita ni kan, kita mesti tahu RM1 sehari konsisten mesti hari-hari. Dan 2 disiplin hari-hari. So contoh 30 hari itu anda boleh miss sehari pun. Kalau macam hari ini kita ni miss, besok kan kita ni tambah anda boleh kadan anda boleh ni. Mesti hari-hari itu mesti ada. Anda boleh fail. Kalau atas kita ni sehari miss, balik semula. Kita ni cuba untuk sebulan dulu. RM1. Walaupun kalau tinggal RM1 pun 50 sen pun okey. Pasalnya kita ni kan cuba menginstil kita ni punya disiplin, konsistensi dan kesabaran kita ni. So kalau kita ni sudah sukses untuk membuat sebulan itu, barangkali kita ni boleh untuk membuat yang the bigger one. So ini adalah untuk cabaran kita ni. Kalau kita ni sudah yang kecil-kecil pun kita ni sudah fail, apa lagi kalau buat yang besar. Kalau kita ni pun 10 sen, 50 sen RM1 itu, anda berapa banyak yang dapat tani belanjakan. Kalau tani menyimpan 100, kadang-kadang terfikir 100 ni banyak akan dibalik ni. Menyimpan atau membalik. So kalau damage sudah kita ni fail, apa lagi yang besar. Itu satu. Kedua, mungkin kita ni jom fikir kalau tani ada account atau kalau boleh simpanan kita ni tu di auto. Jangan kalau boleh kita ni dah tahu. Macam sekarang tani ada buat simpanan, tani ada satu account gaji kita ni ini simpanan aktif. So tani ada satu akaun yang khas untuk simpanan. Biar auto. Kan tani boleh buat online untuk tani buat auto deduction kepada kita ni punya akaun itu. Kalau boleh dilupakan. Jangan kita ingat kalau kita ni macam memegang kan memasukkan itu kadang-kadangnya hapus itu banyak lagi pikiran. 100 ni kan disimpan walaupun melalui mission dalam perjalanan itu macam-macam idea. Macam-macam alasannya. Macam-macam alasannya. Hapus ternampak tu jadinya dah sampai ke mission, duit sudah lari tempat lain. So kalau tani buat oleh auto debit atau barangkali dia boleh membantu. Kata ni dah tahu duit atas dah masuk. Sekian hari bulan, contoh gaji 27 hari bulan, terus kena deduct masuk ke akaun sebuting. Satu. Yang penting juga lupakan dan jangan selalu dicek. Lupakan. Jangan selalu dicek. Ini kadang kalau tani melihat malu kalau ada lagi berbuku, malah dilihat bila tani melihat tu duit banyak kan. Idea macam-macam. Idea macam-macam. Kadang-kadang tani dah terfikirkan membalik pun membalik. So kalau boleh lupakan. Jangan tani apa tu, jangan tani ingat-ingat, jangan selalu di kadang-kadang hati ni gatal je kadang-kadang. Banyak dia ni kan. So hati tu gatal macam-macam bolehkan dibalik. So tani kalau boleh lupakan. Dan yang penting juga akaun-akaun contoh ni, akaun-akaun simpanan kita itu kalau boleh jangan kita ni link dengan ATM. Jangan kita ni link dengan online banking. Jangan ada kad. Jangan ada kad. Pasalnya ini boleh macam memayahkan kita ni kan mengeluarkan paksa ke bank. Kalau tak kita ni ada ATM, kita ni ada online, senang-senang kita ni memindah duit tu saja. Dan membeli barang online pun secara transfer saja. So ini adalah tips-tips yang boleh digunakan.
terutama sekali yang penting, yang paling penting ialah kita ni lupakan. Itu yang paling penting. Kalau kita ni malah mengingat, kita ni mana melihat waktu, idea tu akan datang. So adalah tips-tips yang boleh kita gunakan dalam kita ni memulakan simpanan. So bila kita lihat simpanan ini pun ada orang kadang-kadangnya ini punya simpanan kah? Ada simpanan-simpanan lain kah? So bila kita ni melihat tu, kita ni ada sebahagian kita ni kalau duit duit dalam bank ni selalu bocor banyak. Betul. Selalu terpakai. Kadang-kadang walaupun ada ATM, walaupun ada online bankingnya, tapi kalau sudah hati itu kuatkan mengeluarkannya, akan dikeluarkan juga. So this is something, apa yang boleh kita ni buat dalam hal macam mana ni? Mungkin salah satu alternatif yang boleh kita ni buat, simpanan melalui dengan yang kita tidak boleh tukar jadi cash. Mungkin kita ni akan membuat simpanan melalui emas. Mungkin adalah salah satu alternatif ataupun tips kita ni supaya kita ni tidak dapat mengeluarkan. Lagipun menyimpan dalam emas ni bagus pasalnya ia kalis inflasi. Meaning to say that ia konsisten dengan peredaran masa. Dan sebagai contoh saja, dulu masa zaman Nabi 1 dinar itu dapat membeli seekor kambing atau kibas. So artinya dalam masa ni, bila kita ni hari ni, nilai 1 dinar itu dalam RM400 BND. Mungkin harganya masih boleh beli kambing. So ini adalah salah satu alternatif kita ni yang boleh menahan kita ni daripada mengeluarkan duit. Betul. At least kita ni ada alternatif. Mungkin saja simpanan itu dalam bentuk account bank, dalam bentuk emas atau bentuk yang lain, ataupun ada lagi satu dalam bentuk kita ni punya perlindungan. Betul. Dalam insurans. So adalah alternatif yang kita ni ada daripada kita ni menyimpan dalam duit dalam bentuk wang saja kan. Kadang-kadang wang itu pun mungkin boleh dipelbagaikan. Dipelbagaikan. Lagipun return itu pun kadang-kadang is very challenging. Betul. Dan dalam juga Tuan, ini di kesempatan kita ni kurang daripada 3 minit mungkin dapat juga Tuan kongsikan. Ada rakan saya sendiri, beliau gemar untuk mengumpul ataupun menyimpan duitnya berlainan currency ataupun mata wang. Jadi bagaimana? Adakah itu pun juga sesuai untuk digunakan? Okey. Memang ada risiko tu memang ada. Pasalnya kalau kita lihat daripada currency ni kan ia fluctuate. Turun naik. So kadang-kadang kalau kita sekiranya even dalam pelaburan perbankan, pelaburan pun kita ni kadang-kadang kalau kita ni melabur, kita ni lebih sesuai dengan pelaburan yang mata wangnya sama ada SGD kah ataupun sama ada dalam BND. Kadang-kadang ada juga buat pelaburan dalam USD. So currency ni fluctuate every day. Betul. Kalau kita ni melihat currency, kalau kita ni menyimpan, mungkin ada juga kebaikannya dari segi kalau mata wang itu naik. Betul. Tapi kalau mata wang itu turun, ia akan menjejaskan. So artinya multi currency ini terpulang pada kita ni. Kalau kita ni fikirkan currency itu, kalau terutama sekali kalau orang yang tahu melihat macam mana indikatornya itu, ia akan naik turun itu. So ia mungkin multi currency itu kalau ia macam ada purpose, kalau ia akan menggunakan USD account untuk certain purchase kah, untuk certain purpose boleh. Tetapi kayaknya kita ni lihat dari pada currency mana yang strong. Saya bagi contoh saja. Kalau tadi menyimpan dalam contoh, ini yang paling yang pernah saya alami. Duit Malaysia dulu tahun 2013, RM1 Brunei RM2.43. Hari ini RM1 Brunei RM3 lebih. So artinya dah bagus kan? Kalau kita ni dah duit 10,000 RM dulu dibagi dengan 2.3 lebih tinggi daripada 10,000 RM dibagi dengan 3. So risk satu memang ada. Betul. Tetapi kalau ia mempunyai pengalaman, ia mempunyai pengetahuan dalam segi indikator currency itu mungkin okey. Ataupun memang ada purpose-nya kenapa mempunyai multi currency itu. So ini kita ni mengelakkan daripada risiko. Sekarang kita ni multi currency bagus juga. Kalau satu naik satu turun, at least dia boleh balance the book kita ni. Sama macam melabur kita ni jangan menyimpan .x in one basket. Sama je. So ini currency itu kalau ia macam jangan saja yang currency itu berisiko macam really high risk fluctuate. So kalau mungkin terpulang pada masing-masing. Tapi insya-Allah terpulang dan juga kalau pandai melihat insya-Allah boleh. Asalkan orang itu pandai untuk menyimpan Pandai untuk menyimpan. Sabar sikit-sikit lah. Jadi perlunya ada 3 ya, sabar, disiplin dan juga konsisten. Jadi Tuan akhirnya untuk menyimpan ini adakah perlu menyimpan dulu baru membayar keperluan ataupun membayar keperluan dahulu baru simpanan? Macam mana pendapat Tuan? Yang bagusnya tadi buat simpanan dulu. Simpanan dulu. Lepas itu baru takkan berbelanja yang lain-lain itu. Sebabnya kan kalau kata ni membali dulu, kadang-kadang belum lagi habis di balik itu belum lagi dah sampai menyimpan. Betul. So simpan tu walaupun sedikit, walaupun sekiranya RM50 because ini ada disiplin. Kalau tani simpan pun banyak, lepas ada dikeluarkan, dah jauh disiplin, dah jauh konsisten. So tani buat savings dulu, baru belanja. Alhamdulillah. Jadi perlunya kita ni membuat simpanan dahulu, baru kita ni berbelanja, berkeperluan dan juga kemahuan. Yang penting ada 3, disiplin,
sabar dan juga konsisten dalam kita ni menyimpan kewangannya. Alhamdulillah, itu dia baru saja kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Syamsul bin Haji Muhammad, pakar kewangan yang telah pun kita dengarkannya mengenai dengan cara kita ni menyimpan kewangan itu peribahasanya sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi Tuan dan juga moga kita bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.